Ramadan Karim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita mulakan majlis ilmu dengan Taranum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah
أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. Amma ba'du, alhamdulillah promosi kegiatan puasa ayah ibu ahli syurga, syukur kepada Allah SWT terdapat lagi berzikir, dapat lagi sujud tawadhu kepada Allah SWT di bulan yang barakah, bulan yang dijanjikan oleh Allah SWT syurga. Ramadan awaluhu rahmah. Awal Ramadan 10 pertama rahmah. Allah tembakan rahmah di seluruh alam. Setiap penjuru, setiap pelosok alam. Tak ada pilih-pilih. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan ini 10 yang kedua ni maghfirah. Waktu Nabi ingatkan kita banyakkan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Sebab kita mengejar ta'abbud Allah SWT. Kita nak merayu supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Orang yang tak ada dosa layak masuk syurga tanpa hisab. Kan? Orang yang ada dosa masuk neraka dulu. Mudah aja formula ni. Ya. Dan Allah selalu pelawak kita untuk masuk syurga tanpa hisab. Adikana dan kata bighairi hisab, tanpa hisab. Ya. Sebab itu Allah sediakan satu bulan Ramadan supaya kita semua punya kesempatan waktu, kesempatan masa, kesempatan tenaga, kesempatan ilmu, kesempatan segala-galanya untuk kita mohon kepada Allah untuk kita beramal kepada Allah SWT agar dosa-dosa kita diampuni. Banyak dosa kita daya itu. Saya selalu beri contoh yang mudah. Katalah Allah berhentikan sekejap setengah jam. Nyawa kita off setengah jam. Satu dunia meninggal semua. Tak ada orang tahu. Setengah jam je, bukan setengah hari. Sebab itu Allah tebarkan kasih sayangnya, rahmatnya non-stop. Hinggalah ila ajali musamma. Hinggalah saat tamat tempoh. Begitulah maksudnya. Manusia ni kalau lupa pada Allah, dia berdosa. Kalau Allah lupakan kita, mati kita. Lupa nak bagi makan, mati kita. Lupa nak sambung nyawa, mati kita. Tapi Allah tu tidak lupa. Yang lupa kita. Sebab tu dosa tu kat kita. Bangun tidur, ingat handset. Jalan, handset. Gerak kereta, handset. Masya Allah. Jadi Tuhan kan handset ni. Jadi ketika kita lupa dosa, ketika dapat nikmat tidak bersyukur, tidak alhamdulillah, dosa. Sebab
Sebab tu Nabi kata, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ghufira lahu dzunubahu, akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maknanya banyak sungguh dosa kita ni. Kalau tak Nabi tak bandingkan sampai walaupun seluas buih di lautan, banyak sungguh dosa. Ya, alhamdulillah kita tak buat dosa besar. Dosa kecil kita melambat-lambat, berasan tak berasan. Yang ada ilmu tahu, yang tak ada ilmu ada. Tak semayang pun tak apa, tak puasa tak apa, tak ada ilmu. Ya? Jadi sebab itu kita banyakkan syukur pada Allah, banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Ramadan ni Allah bagi peluang keemasan. Allah buka satu dagangan, perniagaan, tijaratun, satu perniagaan untuk memanggil, melambai, untuk promosi pada hamba-hambanya, ya, membeli produk-produk mega. Puasa ni produk mega, baca Quran produk mega, sunat macam fardu digandakan 70. Allah. Kalau di malam Lailatul Qadar 1000 bulan, berwuduk 1000 bulan, berdoa 1000 bulan, sujud 1000 bulan, baca Fatihah 1000 bulan, baca Quran 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Ya. Iktikaf 1000 bulan, sahur 1000 bulan. Allah ya karim. Tidur 1000 bulan. Sebenarnya berapa banyak amal kita boleh buat malam Lailatul Qadar? Kali 1000 setiap satu. Ini saya rujuk pada pejabat mufti. Apa mufti ni cerita ni? Macam mana dia mengupas? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dia kupas setiap amal kita. Setiap penjuru amal kita tu digandakan 1000. Ya. Allah. Marilah kita banyakkan mohon ampunan kepada Allah, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Kubur itu wajib, rumah yang wajib. Sebab tu Allah selalu sebut ulang dan ulang dan ulang. Mahsyar itu wajib, dunia ni harus akan ditinggal. Yang wajib, kubur wajib, mahsyar wajib, syurga wajib, neraka wajib. Mesti kita jumpa, mesti kita lalui. Sebab tu Ramadan ini moga kita dapat membuat persiapan. Kita masuk kubur dengan nyaman, dengan tenang, kubur terang benderang, amal-amal datang keliling, pinggang, menemani kita, masing-masing membela kita, memberi syafaat, pertolongan. Kan itu janji Nabi. Apabila seorang anak Adam diletakkan di liang lahat, maka menderu amal dia. Menderu amal dia. Puasa di atas, solat di atas kepala, zakat sedekah di sebelah kanan, di sebelah kirinya haji, amalan-amalan yang lain di sebelah kaki, masing-masing menunggu, menemani. Ya. Datang munkar nakir, nak masuk dari laluan mana, dari bahagian kepala, dari bahagian tangan, dari kaki, masing-masing ada yang menahan. Siapa engkau? Aku malaikat. Malaikat apa engkau? Munkar nakir. Amal tanya. Ya. Engkau ada apa? Apa hajat engkau? Aku nak bersoal siasat pada si fulan ini. Aku puasa, kata si puasa. Kau minggir. Yang solat pun jawab, aku solat. Lama-lamalah, bertahun-tahun dia berdiri menunaikan solat. Sejuk-sejuk dia berwudu. Bertahun-tahun dia menadah tangan. Kau minggir. Dia ada wajib. Sebab tu banyak kan amal ibadat kita siap sedia.
tuan ingat itu kan sejarah almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Tunggal. Saya sempat alhamdulillah duduk di sebelah jenazahnya. Waktu orang belum ramai, senang kita masuk ya. Allah ya karim. Anda pun berbicara dengan Allah, ya Allah ya Rabbi, mulianya hamba-Mu ini mati di bulan Ramadan ketika berbuka puasa di malam Isnin, apa lagi? Ada 4 meninggal di bulan Ramadan dalam masjid. Macam mana mati kita? Kita berdoa tak nak mati kat mana? Ke apa-apa, serah padamu lah ya Allah. Anda yakin almarhum itu dia berdoa. Dia minta supaya Allah ambil nyawanya ketika berada di masjid. Allah ya. Itu tak cerita amal dia lagi. Itu hasil dari amal dia. Makbulnya doa. Ya. Jadi marilah Ramadan ini kita cuk. Ya Allah, ambil nyawaku ketika aku sujud. Ya Allah, ambil nyawaku ketika aku wudhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ambil nyawaku ketika aku bertilawah Al-Quran. Kalau kita sayang diri kita, kalau apa-apa, apa-apa lah. Nak beri contoh banyak, malulah. Kita pun bukan baik sangat. Kita pun tahu contoh-contoh kematian macam mana rupa kan. Taklah anak-anak menghina mereka. Tapi almarhum itu jadi contoh Allah, uswatun hasanah. Dan terdetik di hati. Ya. Allah yang akan. InsyaAllah. Sebab itu Nabi ajar kepada kita doa yang mulia untuk diri kita. Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, jagalah diriku, sejahterakan diriku. Wa Allah ma'afini fi sam'i, sejahterakan telingaku. Jangan dia dengar macam-macam yang tak elok. Dengarkanlah yang elok-elok, nasihat-nasihat yang baik, ilmu-ilmu yang berguna. Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, jadikan mataku ini afiat, sejahtera, selamat daripada melihat yang buruk-buruk, yang maksiat. Allah ma'afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufr. Ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepadamu daripada kekufuran, wal faqr, dari sebarang kemiskinan. Miskin bukan miskin duit je, miskin ilmu. Malah nak dengar ilmu, miskin lah. Miskin amal, seceput. Umur 70 tahun je seceput. Macam mana nak bela kita? Fakir doa. Waktu Ramadan ni kena banyakkan doa. Jangan kita miskin doa. Fakir miskin. Miskin doa, sikit doa. Doa makan. Allahumma la kasumtu ma'ala rizqika aftar. Alhamdulillah. Allahumma barik. Yang lain, kubur tu tak doa. Iman tak doa, amal tak doa. Allah ya Allah. Mahsyar tak doa. Itu lagi besar. Banyakkan doa ya. Doa. Nabi ajar kita doa Ramadan ini, doa selamat dari azab, selamat daripada neraka, dijemput masuk syurga. Itulah doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Minta ampun. Bila Allah ampun, jauhlah dari azab. As'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon syurga. Nabi minta. Tak rasa malu kita kan? Nabi minta. Kita buat dia. Memanglah layak kena pahala. Ya. Marilah kita banyakkan doa-doa Nabi. Nabi ajar kita. Ya. Allah ya kami. Nak jumpa satu doa, bagus doa ni disusun. Biasa kita dengar, kita pun amalkan. Tapi susunannya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Rabbana la tu'akhidna in Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum aku sama ada aku lupa atau tersalah. Oh, punya lah. Inilah seorang hamba doa ni. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, kau janganlah bebankan aku tak mampu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan selepas kau beri hidayah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang melampau-lampau, yang membazir-bazir itu. Banyak kita melampau, membazir, israfana, membazir masa, membazir tenaga, membazir macam-macam bazir kita. Ya. Rabbana ihdah bainana, ya Allah, bukakan antara kami dengan di antara kami dan kaum kami bil haqq, dengan kebenaran. Rabbana abrin alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Ya Allah, anugerahkan kami kesabaran. Anugerahkan kami kesabaran dan matikan kami dalam Islam. Kenapa dia doa ni? Sebab ramai orang mati munafik. Ramai mati zalim. Dia zalim pada dirinya. Yang kafir tu memang kafir lagi ramai. Yang Islam pun meninggal munafik. Allah, ya Allah, ya Rabbi, kasihani umat Nabi Muhammad, ya Allah. Ada satu doa Nabi Khidir alaihissalam. Allahumma ighfirli wa li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma hdini wa li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, beri hidayah padaku dan umat Nabi Muhammad. Allahumma barik li wa li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dan kehidupan umat Nabi Muhammad. Allah ya Tuhan. Ya. Allahumma astur li wa li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa maruah-maruah yang tak elok-elok diriku dan umat Nabi Muhammad. Allah. Allah, insyaAllah. Jadi sama-sama kita masuk 10 yang kedua, dan lepas ini kita akan berada di zon 10 terakhir. Maka Nabi ajar kita supaya kita berlomba-lomba menyediakan diri untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Tahniah kepada semua masjid mana-mana pun telah merangka aktiviti dan mula mengajar semua jemaah beriktikaf 10 malam terakhir. Nabi kata, Al-tamisu Lailatul Qadar. Cari intai. Selongkok, pergi cari, jangan duduk temenung. Duduk temenung. Cari Lailatul Qadar daripada bulan Ramadan. Utlubuha, tuntut, minta. Utlubu, tuntut. Lailatul sab'i asyaratin, pada malam-malam 10 terakhir daripada Ramadan. Sama ada Lailatul Ihda, malam 21, Ishruna, Lailatul Sulasa, malam ke 23, dan malam-malam ganjil yang lain. Sebab di situ Allah sediakan ganjaran setiap amal dengan 1000 bulan. Allah ya kan. Umur kita pun tak sampai 1000 bulan, tapi amal kita berganda-ganda. Hari tu orang kuliah di Bukit Pasir, ada seorang jemaah tu ambil kereta kali, Ustaz,
Kalkulator tak boleh jawab berapa banyak. 1000 bulan tu berapa banyak? Berapa banyak pahala? Ya. Ini yang Nabi kata, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa. Ya. Insya-Allah inilah peluang yang ada di hadapan kita bersama kita saat ini, ketika ini kita bersedia untuk menyusun jadual kita, masa kita, umur kita bersama Lailatul Qadar tahun ini, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Pagi ni anda nak kongsi mukadimah tadi, panjang pula mukadimah. Nak kongsi surah Al-Mu'minin. Surah Al-Mu'minin, insya-Allah. Surah Al-Mu'minin ni kita biasa dengar kan bacaan. Qad aflahal mu'minun. Kaum berjaya, pasti berjaya orang-orang mukmin. Orang mukmin yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk solat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan dia menghindarkan yang lawa-lawa. Lawa cakap, lawa fikir, lawa amal, lawa masa, lalu itu tak dapat apa-apa. Dan walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakat ditunaikan, sedekah diulurkan, bantuan diberikan, infak dikeluarkan. Ini awal-awal surah Al-Mu'min. Anda nak merujuk bahagian akhir surah Al-Mu'min, insya-Allah. Dari ayat ke-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah nahnu 'alamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati asyayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, seandainya kamu hendak memperlihatkan kepadaku apa-apa azab yang diancamkan kepada mereka. Ya Tuhanku, maka janganlah kamu jadikan aku dalam golongan orang yang zalim. Nabi itu doa dia. Kalau kau nak tunjukkan azab, tunjuklah, tapi jangan masukkan aku dalam orang yang diazab. Jadi doa diri jauh dari azab tu wajiblah. La taj'alni fil qaumi zalimin. Ya Allah, jangan jadikan aku dari kaum yang zalim. Mana kaum yang zalim? Sebelum ini Allah menceritakan, mengisahkan orang-orang yang zalim, yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Ayat 78. Wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan hati, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Inilah orang zalim. Ini yang Nabi minta dihindarkan ni. Jangan jadikan aku jadi orang yang zalim. Jangan jadikan aku orang yang tidak bersyukur. Jangan jadikan aku orang yang malas. Jangan jadikan aku orang yang alfa. Itu maksud dia tu, kaitannya. Naklah kita banyak bersyukur. Syukurlah Allah beri kita telinga. Gunalah telinga ni dengan yang baik-baik. Ya. Pujuk dia. Siapa yang boleh pujuk hati? Hati. Sebab tu hati tu ada kitab yang namanya Qalbun Salim. Hati yang sejahtera, hati yang baik, baik dengan Allah. Hati yang merujuk kepada Allah.
hati yang taat kepada Allah, hati yang akur kepada Allah SWT. Lagi siapa yang zalim? Wa huwal ladzi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Allah yang mengembangkan, membiarkan manusia ni di muka bumi, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan, akan dimatikan, akan dibangkitkan, akan ditanya, akan disoal, akan disiasat satu persatu kalau tak cukup syarat. Tapi kalau kita syaratnya cukup, Allah dijemput masuk syurga tanpa hisab. Siapa dia? Imamun adil. Siapa dia? Hamba-hamba yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Siapa dia? Orang yang sabar dalam taat, masuk syurga tanpa hisab. Ya, orang yang sabar dalam ujian. Siapa lagi? Orang yang banyak sedekahnya, masuk syurga tanpa hisab. Orang yang banyak selawatnya, ya. Lain pada itu, zalim lah. Tak berselawat zalim, tak berdoa zalim, tak bersyukur zalim, tak peduli masa depannya, masa kuburnya zalim. Zalim diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Itu yang bila masuk kubur meringit-ringit, ya Allah hidupkan aku semula, hidup semula, aku nak berzikir, aku nak pergi masjid. Kalau boleh buat, ya. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah mengganti-gantikan malam dan siang, tak pernah bergaduh siang malam, ya. Elok je dalam 2 juta tahun kita ni asyik gaduh. Kat pentas gaduh, kat parlimen gaduh, bila nak aman? Apalah tak kudun, pun tak fikir. Ni orang-orang yang zalim, ya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Apabila apabila ditanya, siapa yang memiliki bumi ini dan segala isinya, saya quluna lillah, jawab Allah punya, Tuhan punya. Qul afala tadhakkarun. Tapi kenapa kamu tidak berzikir, tidak mengambil pengajaran, tidak belajar, ya? Itu kisah sebelum. Jadi kisah yang ayat yang 24 ni, ya. Nabi minta, Rabbi fala taj'alni fil qaumi zalimin. Ya Allah, jangan jadikan aku orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang paling zalim ialah orang yang tidak mahu beriman kepada Allah. Itu paling zalim, ya. Besok di mahsyar Allah kata, wahai malaikat, aku tak nak tengok muka-muka dia. Rahman, Rahman satu-satu, ya. Syirik, kufur, riya, ujub, takabur, ini semua kebenaran yang zalim, wajib. Dan sesungguhnya kami berkuasa untuk memperlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka. Boleh aja Allah nak tunjuk neraka itu macam mana, ya. Azab-azab itu bagaimana, ya. Boleh aja, mampu aja Allah, kan Maha berkuasa. Tapi tak apalah, biarlah tunggu saatnya, ajal musamma, tempoh masanya, ya. Oleh itu, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada telah ajar. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah, ya. Tolaklah keburukan-keburukan
keburukan-keburukan dengan cara yang baik. Jangan buruk, malah buruk. Jangan orang mengata, kita mengata. Tak ada semua matilah bergaduh. Orang mengata, alhamdulillah, syukur je. Sebab Allah nak tambah pada kita. Orang menganiaya kita, alhamdulillah, syukur je. Sebab Allah nak naikkan darjat kita. Jangan buruk, malah buruk. Tak selesai masalah. Bila orang buat tak elok, kita buat elok, dia akan malu kalah. Dia akan kalah. Sebab tu Allah tidak izinkan Nabi membalas keburukan orang kafir. Kan? Banyakkan keburukan. Nabi digantung dengan najis, dengan leher binatang, dengan apa? Perut binatang. Nabi dilontar dengan batu. Nabi dituduh gila, majnun. Di pulau, banyak. Sama-samanya dibunuh. Nabi sendiri pun nak ditangkap hidup-hidup. Tak payah sampai balas, biar. Terus buat kebaikan. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. 97. Dan katakanlah, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku berlindung kepada kamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Ini tugas kita. Kita naklah sentiasa berlindung dengan Allah dari bisikan syaitan. Syaitan ni menyelinap aja. Tak kira lah dia menyelinap, kucing menyelinap kat dapur. Tapi syaitan yang menyelinap kat mana-mana kita, dia tetap menyelinap. Kita di dapur, kita di katil, kita di beranda, kita di jalan raya, kita solat pun dia menyelinap. Kita tawaf pun dia menyelinap. Kita sa'i pun menyelinap. Kita baca Quran dia pun menyelinap. Memang perangai dia. Maka Allah ajar. A'udzubika min hamazati syayatin. Aku berlindung. Aku berlindung, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan. Hamazat bisikan. Dia bisikan melalui mata. Mata tengok je dia pun bisik. Mata ni tengok perempuan je dia pun bisik. Siapalah? Bini kau ke bini orang? Sebab dia bisik. Tengok aja tu ya. Sedap tu dia. Dia bisik sedap. Ambillah satu je. Orang bukan nampak. Bisik. Tengah solat, dia bawa sampai konsep. Assalamualaikum. Sampai salam. Kita duduk di konsep. Musik. Tu bisikkan syaitan. Allah. Jahat syaitan. Lepas tu di masyarakat dia kata apa? Syaitan. Manusia dengan jin, dengan syaitan ni bergaduh. Engkau lah dulu ajak aku ni. Aku tak ajak. Aku kan tak suruh kau buat. Aku tak pernah suruh kau bunuh. Aku bisik je. Yang kau bunuh apa? Baru mati akal. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung pula kepada kamu agar mereka tidak mendekatku. Ini selalu kita baca sebelum solat. Sebelum solat, sebelum usolli itu, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan mana-mana lah, di mana-mana keadaan bacalah doa ni. Jadikan doa, jadikan zikir. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Demikianlah keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dulu kat dunia punya menyombong, punya latar merah dengan Allah kan. Tak nak berlindung dengan Allah. Tidak mahu beriman kepada Allah. Tidak mahu berlindung pada Allah. Dia dah mati. Demikianlah keadaan orang-orang kafir
hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, dah mati baru dia tak balik. Ya, tak balik apa? Tak balik nak beriman, balik nak pergi masjid, balik nak mengaji, balik nak sedekah. Ya, tak ada lah, sekali dia hidup. Ya. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan selama aku hidup. Semuanya itu adalah dalih yang diungkapkan sahaja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Dalih je. Ya. Hidupkanlah semula, boleh aku buat baik. Dalih je, dia tak nak dia pun, tak akan beriman juga pun. Ya. Jenis kepala batu kan. Syaitan kepala batu. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Hari kiamat, masing-masing bawa diri, ya. Masing-masing bawa diri, tak sempat nak tanya siapa, tak sempat nak tanya jiran, tak sempat nak tanya kawan, sahabat karib, teman sekerja, suami isteri, tak sempat. Ya? Tak ada masa, tak ada ruang, tak ada peluang. Betapa dahsyatnya hari kiamat, betapa dahsyatnya masa. Ni belum masuk neraka lagi, di masa itu pun aku tak mampu nak bertanya khabar. Ya? Nak tanya khabar, mana isteri aku, kau jumpa isteri aku tak? Mana anak aku, kau jumpa tak? Tak sempat bertanya. Sebab kita memikul amal-amal kita. Ya? Yang panas matahari sejengkal. Ya? Allah ya. Matahari sejengkal, pecah kepala jantung, pecah jantung, pecah jantung. Ya? Sebab itu Nabi pesan pada kita, Bacalah Zarah Wain, bacalah dua surah Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah dua surah ini. Jangan berhenti, terus baca. Ya. Dua surah ini besok jadi kepak. Ajnihatahuma, mengepak di atas kepala orang yang membaca, ahli. Maka dia dilindungi daripada azab api neraka. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, jadi amalan. Alhamdulillah kita dah amalkan surah Al-Mulk setiap malam untuk persiapan kita di alam kubur. Ya, nak pastikan kubur kita terang benderang. Al-Mulk. Ya, Al-Mulk. Nak pastikan kita di mahsyar di bawah matahari itu dilindungi oleh kepak. Kalau kepak Al-Baqarah, ya, pandangkan baca. Ya. Nak pastikan iman kita mantap, kukuh kuat, terus meningkat, banyakkan qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak jadi bomo yang hebat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Surah-surah itu semua ada fungsi-fungsinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini surah untuk puasa. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan perdagangan yang akan menghindarkan azab dari api neraka. Ini jihad.
Nak jihad nak selamatkan diri kita dari azab neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum in kuntum ta'lamun, berjihadlah dengan harta, ya, dengan masa, dengan tenaga. Jadi setiap ayat itu ada fungsinya, ya. Baik. Begitulah keadaan hari kiamat, ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah lil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kadar tempoh di mahsyar itu 50,000 tahun. Kana miqdaruhu 50,000 sana. 50,000 tahun. Di mahsyar nak uruskan kita punya timbangan-timbangan amal. Siapa masuk syurga fast track, siapa masuk syurga tapi kena singgah neraka, siapa yang akan dihumban terus ke dalam neraka. 50,000 tahun. 1 tahun sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam surah Sajdah. 1 hari, bukan 1 tahun, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Di mahsyar besok 50,000 tahun. Tu ambil kalkulator. Berapa lama? Ya. Oleh sebab itu tuan-tuan, persiapan kita menjadi tanggungjawab kita bersama diri kita, ya, masing-masing untuk membuat persiapan yang rapi menghadapi kematian kita, ya. Teruskan amal-amal yang mulia yang tuan-tuan sudah selalu lakukan. Tambah lagi, make up lagi, ya. Make up lagi. Kalau kereta dia panggil apa? Make up. Make up lagi, ya. Antara make up yang dicadangkan oleh Allah dan Rasulnya bulan Ramadan ni, banyakkan sedekah, ya. Banyakkan sedekah. Sebab apa? Ada seorang wali, nak lupa nama dia. Wali ni 20 tahun dia bertahajud. Allah, lama tu 20 tahun, ya. Itikafnya 20 tahun di masjid dan bertahajud. Allah ya kali. Kita ni tunggu sebelum Ramadan akhir. Wali ni 20 tahun. Setiap hari non-stop di masjid. Allah ya kali. Satu hari dia tertidur dan mimpi. Mimpi tu dia pergi bilik air. Mak nak bersiap lah tu, mimpi. Jumpa ada seorang bang. Berkenalan, bertaur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kau? Aku malaikat. Ada apa kau datang? Aku nak jumpa kau lah. Oh, alhamdulillah. Apa kau pegang apa tu? Malaikat tu pegang. Ini kitab apa tu malaikat? Ni kitab senarai nama ahli syurga. Oh ya. Yeah. Cuba tengok nama aku ada tak? Belik tak ada lah nama kau Syekh. Kau silap tengok tu malaikat, buka lagi. Tak ada. 20 tahun aku tahajud, nama aku tak ada. Kenapa jadi macam ni? Waktu aku nak catat, nak tulis, Allah larang. Allah tidak izinkan aku tulis nama kau. Sebab apa? Sebab kau ni syok sendiri. Baik je. Syok sendiri. Nak lepaskan diri sendiri. Kenapa begitu? Kau tak peduli dengan orang lain. Orang susah kau biar, orang merana kau biar, asnaf kau biar, orang kelaparan kau biar. Kau sebut syurga kau je. Rupanya tak apa syurga. Ya. Inilah keseimbangan tawazun yang Allah beri pada kita. Di samping kita mengukuhkan iman amal kita dengan Allah SWT, takarub pada Allah. Jangan sekali-kali lupa. Dalam poket kita mesti ada senarai semak orang-orang miskin yang kita nak bantu. Macam kita ada senarai semak solat 5 waktu, solat witir, solat tarawih. Orang miskin ada dalam poket kita. Nak jumpa seminggu sekali, nak jumpa sebulan sekali, nak jumpa setahun sekali. Mesti satu. Anak ada seorang hamba Allah, sian. Duduk di Kota Raya. Pendapatan 2,500. Anak semua sekolah. Tiap minggu lah telefon. Dia panggil Abi-Abi, dia tunjuk peti ais dia.
foto. Abi tak ada lauk. Baru 2-3 kali, Pak Abi, anak saya nak beli baju. 2,500 mana sahabat. Miskin nanti. Ya, Allah ya. Hari tu saya jalan cari, jumpa Asnaf. Jumpa OKU. Isteri dia pun OKU dah meninggal. Suami dia OKU. Tapi sihat lagi lah, boleh kerja. Nama apa je? Bang, abang nama apa? Rahsia. Abang macam mana saran hidup harian? Ada bantuan, dapat bantuan kebajikan masyarakat. Berapa banyak? 450. Anak berapa orang? Anak seorang. Anak angkat. Mana dia? Sekolah di madrasah. Di Gresik lah. Macam mana yurannya? 350. Pendapatan 450. Yuran anak 350. Saya pun tak reti nak cakap. Kan? Cari, masuk. Okey, untuk bantu lah. Ya? Sebab ada orang masuk syurga menyesal. Dia banyak sedekah masuk syurga menyesal. Ya Allah, hidupkan aku semula, aku nak bersedekah lagi. Ya? Sebab banyak lagi duit aku tak sedekah. Dalam simpanan kepok-kepok lagi. Ya, sampai kita beriktikaf, ingat di sana ramai orang miskin, ramai lah tuan. Bahasa Arab kalau tiga tu dipanggil ramai. Kalau lebih lagi lah ramai. Allah ya karim. Hari tu anda berjalan bawa bubur satu lorong. Bawa lah 3-4 bungkus paket. Bagi kumpul sembah. Siapa nama, mana rumah, buat. Saya pengurusi masjid Usnah, mainlah datang masjid. Saya ada kelas Iqra, kelas tahsin, solat, tahsin Fatihah. Seorang hamba Allah tu respon. Ya Haji, saya lama cari guru Quran. Saya tak kerti ngaji, kawan saya pun tak kerti. Ramai tak kerti ngaji tak. Jadi jangan kita duduk syok, boleh baca Quran ni hebat. Memang hebat. Tapi yang asnaf duit, yang asnaf iman, yang asnaf Quran, asnaf belaka. Ya. Jadi saya pun pelawak. Mainlah datang. Kalau malu, saya dah agak dah, dia akan jawab malu. Ya. Sebab tak pernah nampak kat masjid. Tak apa, saya datang. Saya datang rumah, kumpul. Boleh. Minum. Dia senang angkat. Lepas raya besok dulu. Ya. Ramai. Muda. Muda pada saya lah, 50-an. Ya. Dia baca Quran Allah. Ini amal-amal yang ada di hadapan kita untuk kita rebut. Untuk kita persembahkan pada Allah untuk jadi syafaat. Syafaat pada kita. Ya. Kan nanti anak-anak murid kita ni lah membela kita. Bila dia masuk syurga, takdirlah anak murid kita ni orang mulia masuk syurga. Sebelum masuk syurga tu dia ingat guru dia. Malaikat, dulu ada guru aku mengajar Iqra. Iqra 1 je. Tolong cari. Malaikat cari, jumpa, masuk syurga. Apa lagi nak khatam Quran, kita bimbing dia sampai khatam Quran. Ya. Ini semua peluang-peluang kita untuk masuk syurga fast track. Bila masa menolong orang yang miskin, yang asnaf, yang masih buta jawi, buta Iqra, buta Quran, ramai insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sahabat sekalian untuk hari ini, mudah-mudahan Ramadan kita bermakna, berarti, penuh keberkatan, anugerah Allah SWT, insya-Allah. Ada soalan, ada nak kongsi?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana taqabbal salatana taqabbal siyamana taqabbal nusukana. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa hajatana wa niyyatana innaka antas samiul 'alim. Allahumma rabbana la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syukran. Alhamdulillah. Tamani. Maghfirah.